dan bangkai kuda serta lelaki gypsy itu diletakkan di bawah cahaya matahari. Hello guys, welcome back to my channel. Sekiranya Anda pernah menonton filem seram mengenai watak seorang Dracula, di mana Dracula ini digambarkan sebagai makhluk yang bergigi taring dan gemar menghisap darah manusia. Watak Dracula ini dikatakan diinspirasikan daripada seorang wanita yang bernama Elizabeth Bathory yang lebih dikenali sebagai Hungarian Countess. Dan sekarang guys, kita akan tengok siapakah di sebalik wanita yang bernama Elizabeth Bathory. Check this out. Elizabeth Bathory atau lebih dikenali sebagai Countess Elizabeth Bathory atau lebih dikenali lagi sebagai nama The Hungarian Countess, dilahirkan pada 7 Ogos 1560 di sebuah istana yang terletak di Yibeta Kingdom of Hungary. Si Elizabeth ini dilabelkan oleh Guinness World Record sebagai pembunuh yang paling produktif. Maksudnya dia adalah kategori pembunuh bersiri. Sudah menjadi kebiasaan golongan bangsawan di mana mereka mengawinkan anak mereka ini di dalam usia yang terlalu muda. Dan sama apa yang dilalui oleh si Elizabeth ini tadi, di mana dia telah ditunangkan dengan Ferenc Nadasdy pada ketika itu dia berumur 11 tahun, dan manakala si Ferenc ini tadi dikatakan usianya itu lebih tua 5 atau 15 tahun daripada si Elizabeth ini tadi. Setahun sebelum si Elizabeth ini berkahwin, ada yang mengatakan bahawa si Elizabeth ini mengandung anak luar nikah bersama si Ferenc ini tadi. Kemudian untuk menutup malu keluarga dorang tu, si Elizabeth ini ditempatkan di sebuah rumah selama 1 tahun. Selepas dia melahirkan anak itu, kemudian anaknya itu diserahkan kepada seorang petani. Hasil daripada perkahwinan mereka ini dikurniakan 4 orang cahaya mata, iaitu Anna, Ursula, Katerina dan Paul. Dan sekarang kita akan tengok bagaimana si Elizabeth ini dikategorikan sebagai pembunuh bersiri. Check this out. Terdapat beberapa kisah bagaimana si Elizabeth ini didedahkan dengan penyiksaan dan kekejaman terhadap orang lain. Dan pada ketika itu usia si Elizabeth ini dalam lingkungan 6 hingga 11 tahun. Dan pada usia muda itu juga dia telah pun didedahkan dengan cara hukuman dan penyiksaan yang dilakukan di dalam istana yang dia tinggal itu. Dan pada suatu hari ketika itu Elizabeth ini berusia dalam lingkungan 11 tahun. Ada satu golongan gypsy ini datang ke istana dia ini untuk membuat persembahan. Orang-orang gypsy ini adalah orang yang dimana mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan saling berpindah randa. Kemudian salah seorang gypsy ini ditangkap kerana diketahui bahawa dia telah pun menjual anaknya kepada orang Turki akibat kesempitan hidup. Masa inilah yang lelaki gypsy ini tadi ditangkap, kemudian diseksa oleh bapa si Elizabeth ini tadi. Elizabeth yang ketika itu masih seorang gadis yang kecil, sering terdengar tangisan lelaki gypsy ini tadi. Kemudian rasa curiosity dia tu terlampau tinggi sampai dia sanggup keluar daripada bilik dia. Kemudian dia pergi menuju ke tempat penyiksaan lelaki ini tadi. Dan di situ dia nampak lelaki ini tadi dimasukkan ke dalam perut kuda, dan bangkai kuda serta lelaki gypsy itu diletakkan di bawah cahaya matahari. Lelaki gypsy ini bukan saja terseksa dengan bahang matahari yang terlalu panas guys. Dia juga terseksa apabila ulat yang datang daripada bangkai kuda itu tadi perlahan-lahan memakan diri dia juga. Dan dikatakan kaedah ini merupakan hukuman yang paling popular pada zaman itu.
Pada tahun 1578, suaminya si Elizabeth ini tadi diarahkan untuk mengetuai tentera Hungary untuk melawan kerajaan Uthmania pada ketika itu. Dan dikatakan semasa ketiadaan suaminya ini tadi, si Elizabeth ini dikatakan pernah menduakan suaminya, di mana dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh dengan pelayan-pelayannya serta melakukan hubungan seksual dengan yang sama jantina dengannya. Apabila suaminya meninggal dunia, ketika itu si Elizabeth ini berumur 40 tahun. Dan masa inilah guys, apabila dia tengok di cermin, dia tengok muka dia yang semakin menua, lepas tu ada kedut-kedut dan dia mula risau. Dan pada ketika itulah dia punya rasa untuk membunuh orang ini semakin membuak-buak apabila pada satu hari ketika orang gaji dia ni tengah menyisir rambut dia, tidak semena-mena si orang gaji ini tertarik rambutnya pula, dan di sanalah si Elizabeth ini nampar muka orang gajinya ini sehingga darahnya itu tersembur. Dan pada saat inilah guys, si Elizabeth dia tadah darah yang mengalir itu pada tangannya. Kemudian disitulah dia berfikir bahawa dengan darah manusia, awet mudanya itu kekal selama-lamanya. Dan pada ketika inilah dia punya perasaan membunuh itu semakin membuak-buak. Dan mangsa-mangsanya ini adalah daripada golongan anak-anak petani, gadis-gadis muda serta gadis-gadis yang bekerja di dalam istana tersebut. Dan ada yang mengatakan bahawa si Elizabeth ini juga telah menawarkan pekerjaan di dalam istana. Dan masa itulah banyak gadis-gadis yang datang untuk bekerja di dalam istana si Elizabeth ini tadi. Dan pada ketika itulah dia memulahkan operasinya dengan mendera serta membunuh mangsa-mangsanya ini tadi. Namun di sisi lain, walaupun si Elizabeth ini dikatakan seorang pembunuh bersiri, beliau juga merupakan seorang ibu yang baik kepada anak-anaknya. Elizabeth boleh dikatakan sebagai seorang yang bijak menutupi kejahilan dan kejahatan dia ini dengan cara memberikan kasih sayang yang sepenuhnya kepada anak-anak. Dan dikatakan juga bahawa dia tidak pernah melakukan kekasaran terhadap anak-anaknya, dan dia juga tidak membiarkan anak-anaknya ini melihat segala kekejaman yang telah dia lakukan terhadap mangsa-mangsanya. Elizabeth Bathory merupakan seorang penganut agama Christian Protestant, dan pada ketika dia membunuh mangsa-mangsanya ini, mangsanya ini diserahkan kepada seorang padri untuk dikebumikan di tanah perkuburan. Dan akibat terlalu banyak mayat, sehingga kan si padri ini pun macam dia sangsi dengan si Elizabeth ini, maka si Elizabeth ini mula mencari cara lain untuk melupuskan mayat-mayat tersebut dengan menanam mereka di bawah tanah istananya. Dan sekarang kita akan tengok macam mana aktiviti si Elizabeth ini dihidup oleh Raja Matthias. So check this. Antara tahun 1602 dan 1604 tersebarlah berita tentang pembunuhan yang dilakukan oleh si Elizabeth ini. Dan berita ini sampai ke telinga seorang raja, yaitu Raja Matthias. Kemudian dia memerintahkan sepupunya ini, yaitu si Georgi Turzo, untuk menyiasat betulkah tidak berita yang dia dengar ini. Si Georgi ini merupakan seorang governor, dan dia juga seorang yang berpengaruh besar pada ketika itu ya guys. Pergilah si Georgi ini pergi ke istana si Elizabeth ini untuk melakukan penyiasatan. Dan apa yang dia temui di dalam istana si Elizabeth ini sangat mengejutkan. Ternampak mayat seorang gadis, dan terdapat lagi seorang gadis yang pada ketika itu sudah pun nyawa-nyawa ikan. Dan pada ketika itulah si Georgi ini masuk ke dalam satu ruangan khas, di mana ruangan itu terletak di bawah tanah istana si Elizabeth ini tadi. Kemudian dia bertindak untuk mengorek bahagian bawah tanah istana tersebut dan menemui seramai
50 mayat yang telah pun ditanam. Malah beliau juga turut menjumpai senarai nama gadis-gadis yang dipercayai telah pun dibunuh oleh si Elizabeth tadi. Jika dihitung jumlahnya kira-kira seramai 650 orang. Nah, kamu tengok macam mana dia punya ketagihan itu terhadap darah, sehingga kan dia membunuh seramai 650 orang gadis muda, guys. Dan ketika itulah ditangkaplah si Elizabeth ini, dan pada Januari 1611 persidangan kes si Elizabeth ini kemudiannya dijalankan. Dan menurut sejarah, walaupun kegiatan si Elizabeth ini diketahui dan didedahkan, namun si Elizabeth ini tidak pernah didakwa di mahkamah. Dia hanya mendapat hukuman ringan, yaitu dipenjarakan di dalam rumahnya. Ketika itulah keluarga si Elizabeth ini berusaha dengan menggunakan pengaruh mereka untuk menyelamatkan si Elizabeth ini. Dorang buat begitu semata-mata untuk menjaga nama baik keluarga dorang ini. Dan akhirnya Elizabeth telah pun didapati bersalah dan ditempatkan di sebuah ruangan tertutup dan hanya mempunyai satu lubang di mana lubang itu digunakan sebagai tempat memasukkan makanan. Kemudian Elizabeth ini dikatakan meninggal dunia selepas 4 tahun berada di dalam penjara. Dan ada yang mengatakan malam sebelum si Elizabeth ini meninggal dunia, dia ada mengatakan kepada pengawal itu bahawa dia merasakan kesejukan, namun tidak diendahkan, sehinggalah dia didapati meninggal dunia pada esok harinya, iaitu pada Ogos 1614. Dan begitulah guys kisah tentang si Elizabeth Bathory, atau lebih dikenali sebagai The Hungarian Countess. Dan daripada kisah dia inilah orang ambil watak dia ini untuk dijadikan sebagai watak Dracula, di mana dia membunuh gadis-gadis muda untuk menghasilkan darah, kemudian darah itu dijadikan sebagai mandian dan minumannya dengan tujuan untuk mengekalkan kecantikannya. Dan sekiranya anda mempunyai kisah yang ingin dikongsikan, bolehlah anda email saya ke nurulsyafinasjumadi92@gmail.com. Jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan update terbaru daripada saya. Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Thank you guys. Bye.